Okey, baik, kita lihat contoh yang kedua. Dalam satu eksperimen ketulan zinc yang berlebihan bertindak balas dengan asid hidroklorik cair. Okey, kita lihat kat gambar itu mana kedudukan dia. Bahan tindak balas berada di dalam kelalangkun. Okey, dia berada di dalam kelalangkun dan mula melakukan tindak balas, dan hasil tindak balas itu okey akan membebaskan gas yang mana disalurkan ke dalam salur pengantar, okey, dan dimasukkan ke dalam besen yang menggunakan air, dan salur pengantar itu akan masuk ke dalam biuret yang juga dipenuhi oleh air. So, gas hidrogen akan terkumpul di bahagian atas ini. Okey, di bahagian atas. So, isi padu yang terkumpul kita akan baca di sini. Isi padu gas yang terkumpul. Ini penerangan pasal eksperimen lah. Okey, eksperimen tindak balas zinc dengan asid hidroklorik cair. Okey, baik, kita lihat apa dia punya masalah yang kita nak cuba selesaikan. Baik, isi padu gas hidrogen yang terbebas ini adalah hasil tindak balas dicatatkan pada sela masa 40 saat. Maksudnya dalam graf nanti pada paksi X yang mewakili masa, kita kena buat sela masa itu, unit untuk masa itu 40, gandaan 40, 40, 40. Okey, kita lihat. Bermula dengan 40, kemudian ganda lagi 40 jadi 80 sampai ke nilai yang terakhir yang dicatatkan, okey, iaitu 240 saat. Okey. Baik, graf isi padu gas hidrogen melawan masa. Okey, gas hidrogen melawan masa. Gas hidrogen disebut yang pertama, melawan masa. Masa disebut yang kedua. Okey, gas hidrogen paksi Y melawan masa. Paksi X. Ini dia punya hints lah. Kalau diminta awak lukis graf, plotkan graf. Okey, yang disebut dahulu itu, okey, apa yang disebut yang dahulu itu isi padu kan? Isi padu gas hidrogen. Maka isi padu gas hidrogen ini akan kita letakkan pada paksi Y. Dan yang kemudian melawan masa, masa disebut kemudian, kita akan letakkan di paksi X. Okey, ini tips lah untuk nak lukis graf. Okey, hari ini bukan nak belajar lukis graf, kita lihat cara nak selesaikan kadar tindak balas seketika. Okey, baik. Graf telah diplotkan. Okey, yang mana berakhir pada tempoh 240 saat. Okey, pada isi padu yang tertentu kita boleh plotkan pada graf. Kita lihat daripada titik yang terakhir dia berhenti, kita boleh dapatkan sini biru. Okey, kita boleh dapatkan nilai bacaan dia pada paksi Y. Okey, isi padu yang terakhir direkodkan. Baik, bagi tindak balas ini soalannya A, hitungkan kadar tindak balas pada masa 60 saat. So, masa tertentu dia pilih kat sini. Yang pertama adalah 60 saat. Yang kedua, tugasan yang kedua ialah hitungkan kadar tindak balas pada masa 120 saat pula. Okey, mula-mula 60 saat, kemudian 120 saat. Baik, kalau kita tengok pada paksi X, yang mana kat situ kita akan plotkan masa dalam kiraan saat. Okey, kita dah unit tadi. Sela masa 40, 40, 40. So, kita cubalah. Okey, kita boleh tahu bahawa pada unit yang pertama ni, pada kotak pertama ni, sudah pasti dia 0 ke 20. Okey, betul. Petak yang kedua, 40.
Ini mesti 60. So 60 kedudukan dia, okey, pada hijau. Saya bulatkan tu. Okey, dah tahu kedudukan saat 60 saat, maka kita boleh buat garisan putus-putus, sambung ke graf. Okey, sambung ke graf. Buat garisan putus-putus, sambung ke graf. Okey, pakai pembaris. Okey, so titik yang bersentuhan itulah titik yang akan jadi titik tangent, titik tengah bagi garisan yang kita nak buat. Okey, bagi garisan yang kita nak buat, segitiga tu, garisan condong yang kita nak buat. Okey, dia jadi titik tengah di situ. So ambil pembaris, kita akan bentukkan segitiga seperti ini. Okey, ini titik yang 60 saat tadi, yang kita dah buat kat atas tadi, 60 saat. Okey, so kita buat garis putus-putus untuk garisan ini. Draw saja. Ambil pembaris, letak pembaris pada titik ini. Kita buat garisan putus-putus, biar dia lebih sikit daripada graf. Okey, stop pun. Okey, garisan saya ingat sikit. Okey, pembaris. Sebab tu awak akan nampak macam ni. Dia berhenti sampai situ. Okey, dia berhenti sampai situ. Berhentilah mana pun, tak apa. Okey, nilai dia boleh dapat tepat juga. Janji titik tengah dia betul. Okey. Oh, dah terpadam tadi yang biru tu titik tengah ni Oh, ni. Okey. Tu titik tengah 60 saat yang kita draw kat atas tadi ni. Ni. Okey. Baik. Ni lagi kemas lah. Garisan dia, saya tak pakai pembaris Nampak titik dia 60. Okey, 60 saat, berhenti situ. Kita buat garis hijau dahulu sampai mana yang awak nak berhenti. Kemudian, okey, janganlah jauh sangat. Okey, lebih sikit daripada graf cukup. Berhenti Kemudian teruskan garisan itu ke bawah. Okey, awak nampak dia turun. Pasti X pun, titik X pun awak buat yang sama. Sebab awak berhenti kat sini, lepas sikit daripada graf. Ni graf. Awak berhenti garis tadi sampai sini. Okey, sampai sini berhenti. Okey, kemudian awak sambungkan supaya bersilang dengan Y tadi. Okey, yang awak buat warna pink, warna ungu ni, ke arah bawah. Okey, ke arah bawah. Awak buat silang sampai jumpa silang dengan garis X yang awak buat ni. Ni silang. Silang ini kita namakan dia sebagai Z. Okey, boleh je A ke, B ke, C ke. Ini dipakai X, Y, Z. Ikut awak lah. Okey, buku disebut X, Y, Z lah. Dia guna huruf X, Y, Z untuk labelkan titik 3 bucu ini. Okey, selepas itu kita kira lah. Okey, apa dia? Kalau ingat lagi formula kat atas, kita kena bahagikan kan. Okey, nilai paksi Y bahagi nilai paksi X. Ini yang saya ajar lah. Okey, untuk mudah awak ingat. Okey, nilai paksi X, garis dulu lah. Okey, nilai garis. Nilai garis paksi X. Tu kita ambil bacaan yang paling tinggi, tolak bacaan yang paling rendah. Paling tinggi, tolak bacaan yang paling rendah. Okey, bacaan dia yang paling tinggi kat sini ialah paksi Y lah. Maksudnya nilai paksi Y. Kita tengok pada paksi Y. Tengok pada paksi Y. Okey, sebab dia tulis nilai paksi Y. Ni kat persamaan saya ajar ni, nampak? Okey.
nilai. So, kena tengok paksi Y. Okay, Y, titik Y, tengok paksi Y. Titik Z, tengok paksi Y juga. So, nilai Z pun kita lihat kat paksi Y, 23.0. Masukkan sahaja nilai tersebut. Okay, 43 yang paling tinggi. Nilai yang paling tinggi 43. Tolak nilai yang paling rendah. Paksi Y adalah 23. Sorry. Dia ada satu tempat titik perpuluhan ya. 23.0. Okay. Unit isi padu. Sentimeter padu. Right. Bahagi. Okay, nilai paksi X. Maksudnya kita kena rujuk paksi X. Titik-titik X dan Z ni kita rujuk paksi X. Sebab itu saya tulis nilai paksi X. So, yang nilai yang paling tinggi tolak nilai yang paling rendah. Okay, saya tulis nombor lah. Yang ni nombor 1, ini nombor 2. Kenapa nombor 1? Sebab dia nilai paling tinggi. Nilai paling tinggi bagi Z itu adalah 100. 100 tolak nilai yang paling rendah dia adalah 20. Paksi X kan? Paksi X. Bila paksi X dia masa. Unit saat. So awak sudah boleh kira jawapannya. Okey. 43 tolak 23, 100 tolak 20, 80. Okey. 43 tolak 23. Berapa? 20. Okey, 20.0 sentimeter padu saat. Okey, tak percaya ke? Tengok. Nampak? So, lepas dah kira, awak akan dapat jawapan dia adalah 0.25 sentimeter padu disebut dahulu, kemudian per saat. Okey, per saat. Baik, itu untuk kecerunan tangen lengkung pada masa 60 saat. Okey, habis bagi soalan yang pertama.